Salam sejahtera, selamat petang saudara-saudara. Ini tak ada saudari ya. Peristiwa ini berlaku semasa saya berumur 25 tahun. Latar belakang hidup saya ialah saya dibesarkan oleh nenek saya. Dia hanya ada satu cucu. Ibu saya tidak berkahwin. Dalam kebudayaan orang Cina, kalau tak berkahwin, mesti ada seorang anak angkat. Supaya bila tua nanti, ada keluarga juga dan untuk menjaga orang tua. Itu budaya sosial orang Cina. Dululah, bukan sekarang. Jadi, kerana ibu tak kahwin, dia mesti juga bekerja untuk menjaga keperluan keluarga. Jadi ibu selalu bekerja di negeri yang lain, tertinggal saya di rumah dengan nenek. Jadi semasa saya dibesarkan tu, ibu saya adalah nenek saya. Jadi untuk selama 25 tahun ni, nenek bagai kawan saya, abang adik saya dan ibu saya, segala-galanya lah. Pada masa itu usianya sudah meningkat 80 lebih. Dan satu hari tiba-tiba dia terjatuh di luar laman rumah. Mula-mula saya fikir, dia terjatuh sebab mungkin tercuai. Okay? Dan saya lari keluar, ambil dia, tak boleh. Saya angkat dia, tak boleh, tapi dia tak boleh bergerak langsung. Dia lebih besar dari saya. Ya, badannya berat. Saya tolong dia, masuk ke rumah. Dengan segala tenaga saya angkat dia yang lebih besar dari saya, masuk ke dalam rumah. Dah pada masa itu saya seorang, saya sudah panik, sudah menggelabah. Saya kata, kalau nak jumpa doktor macam mana? Saya tak boleh angkat dia. Cepat-cepat telefon klinik. Doktor sampai, doktor cek dia, dan lepas tu doktor kata dengan saya, siap setelah saya rasa dia sudah lumpuh. Tangan saya angkat, dia tak boleh kontrol lagi, tak boleh dikawal. Terus jatuh tangan tu. Artinya dia sudah ada stroke. Baik, masuk ke dalam hospital sekarang. Saya seorang ya. Pada masa itu saya baru beri kereta saya. Tak pernah saya ngangkat nenek saya dalam kereta saya, kecuali kali itu yang perlu ambil nenek masuk ke hospital. Kesal hati saya juga. Dan sampai di hospital dimasukkan, doktor kata ini biasa dengan orang tua lah. Dah tua, badan macam mesin, sudah tak boleh berjalan dengan berfungsi dengan bagus lagi. Siap sedialah. Masa itu ibu saya tak ada di rumah. Saya seorang. Tak pernah kita mengendali keadaan dekat kematian ini. Saya tak boleh rancang apa-apa dalam otak saya. Kosong. Apa yang nak dibuat? Tak pernah kita diajar bagaimana untuk mengendali keadaan peristiwa dekat mati itu. Jadi memang menggelabah. Saya tunggu ibu. Ibu balik, saya kata, nenek sudah masuk hospital, nenek sudah terjatuh. Doktor dari klinik kata, dia sudah lumpuh. Jadi kita mesti siap sedia. Pada masa itu yang saya tahu ialah mesti tenang. Itu saja yang otak saya beritahu saya, mesti tenang. Tidak boleh dibuat apa-apa. Ini di luar kawalan kita. Tapi ibu saya, emosi dia di luar kawalan. Saya sendiri perlukan apa yang kata counselling, ya. Bagaimana untuk mengendali keadaan macam ni. Tapi bila berhadapan dengan ibu yang luar kawalan emosinya itu, saya
mendapat cabaran yang lebih besar dari kematian itu. Jadi yang lebih tertekan ialah pada masa itu baru saya menerima jawatan baru. Satu jawatan pengurus pemasaran antarabangsa untuk syarikat saya. Itu satu jawatan baru yang baru dinaik pangkat dan saya mesti kerja kuat. Jadi saya kata dengan saya sendiri, apa yang nak dibuat? Nenek dalam hospital, kerja saya baru ni mesti tekun dan kuat kerja. Jadi terus pergi kerja. Dan hospital bila dah habis kerja, mesti pergi hospital melawat nenek. Dan doktor kata dengan saya, kita tidak boleh letakkan dia di dalam hospital lagi. Baik anda sediakan rumah untuk menjaga orang-orang tua, diletakkan di situ saja. Saya kata, okey, itu yang saya boleh buat. Saya cepat-cepat carilah, tengok mana rumah orang tua yang boleh jaga dia lah. Dia panggil nursery untuk orang tua. Ya. Jadi dimasukkan ke dalam rumah orang tua itu, sebuah tempat yang bagus. Cabaran saya yang baru ialah kerja baru saya itu, ya, jawatan saya itu. Jadi terus saya banyak masa diluangkan dalam kerja. Kalau ada apa-apa masalah, orang tua itu akan telefon saya. Dan satu hari rumah tu telefon saya lagi, Cik Tan, kita rasa anda baik datang sebentar. Pada masa itu nenek sudah tak berfungsi lagi. Dia selalu menggunakan oksigen saja, ya, dengan mesin oksigen. Perasaan saya tak boleh dikata apakah perasaan itu. Tak boleh diletak dengan perkataan sebab tak pernah mengalami masa emosi macam tu. Saya terus pandu kereta. Masa-masa tu saya kerja di Jalan Ampang, Batu 4, pergi ke Ulu Klang dekat zoo sana. Saya pandu kereta. Fikiran saya kata, apa sekarang? Tiba-tiba ada emergency, telefon emergency ni. Kecemasan. Dan sampai sana, saya masuk bilik itu nampak nenek dalam tube oksigen. Dia tak boleh makan lagi. Ada tube untuk pemakanan semua, tube untuk undi kencing. Saya tidak tahu nak buat apa-apa. Tak pernah saya berhadapan dengan situasi macam ini. Saya tunggu. Cuaca sudah gelap. Lebih gelap dari sekarang. Lebih kurang pukul 3 petang. Untuk mengamankan emosi saya keluar dari bilik itu dan bersembang-sembang dengan orang tua yang lain di situ untuk mengamankan emosi saya itu yang bergelora di dalam, ya, apa akan terjadi sekarang. Sambil saya bersembang-sembang dengan seorang lagi orang tua di situ, jururawat dalam bilik itu keluar panggil saya, Cik Tan, masuklah. Nenek sudah meninggal. Pada masa itu saya rasa, kenapa you tak bagi tahu saya? Nenek saya dekat nak mati. Saya rela berdiri di sebelahnya dan berkata kalau dia dengar ke tak dengar tak apa. Saya rela berdiri di tepinya kan kata, selamat tinggal nenek kan. Saya rasa marah sikit. Kenapa jururawat ni tak menasihatkan saya dengan baik? Apa yang perlu saya buat? Saya cemas. Telefon siapa? Masa tu tak ada telefon bimbit. Macam mana nak cari mak? Tak tahu. Oh, yang teringat, carilah bapa saudara saya ni. Cari nombor telefon, cepat-cepat telefon dia dengan dia, beritahu apakah peristiwa tu. Dia terus datang pergi ke rumah orang tua ni. Dia tahu saya memang sangat gementar dalam tu. Dia tanya, pertama dia lihat saya, awak okey ke? Saya kata, okey lah. Apa patut kita buat sekarang? Kita telefonlah rumah yang memaskan semua majlis pengkebumian itu semua. Dan
Dia kata, saya ada di sini, saya akan menguruskan segala-galanya, anda balik ke rumah terus dan sediakan segala yang perlu disediakan. Bila saya balik rumah, masih tak boleh cari ibu ya. Saya perlulah buat apa-apa yang perlu dibuat. Telefon kawan ke apa-apa, semua beritahu keadaan dengan saudara mara tu semua. Dan apa, kita biasanya letak, pada masa tu tak ada kemah kan, letak zinc saja kan. Bila ibu balik, dia balik lewat, nampak rumah ada zinc, rumah ada kerusi, semua meja, dia tahulah apa sudah terjadi. Lagi sekali dia di luar kawalan emosinya. Dan saya tak tahu buat apa lagi, sebab saya pun perlu pertolongan. Begitulah ya, satu pengalaman yang pahit yang masih tak boleh saya kata dengan apa perasaan itu. Sekian saja.